Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, putra-putra dan puteri-puteri Islam yang dihormati dan dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan di petang yang permai ini. Semoga pertemuan kita menambahkan lagi ilmu dan kefahaman kita terhadap Al-Quran, sekaligus memantapkan lagi kefahaman kita terhadap Islam. Dan kefahaman ini penting untuk menjadikan kita orang-orang yang faham tentang peranan dan tanggungjawab kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka mengabdikan diri kepadaku. Kita faham maksud pengabdian kepada Allah. Kita faham konsep ibadah ataupun konsep ta'abbud. Ia bukan sekadar perbuatan, ia bukan sekadar amalan, ia bukan sekadar rokok dan sujud ataupun solat. Ia lebih daripada itu. Sebab konsepnya bukan konsep ciptaan manusia. Ia bukan diledakkan oleh saintis, ilmuwan, intelektual dan sebagainya. Ia datang daripada Allah dengan maksud dan makna daripada Allah. Maksud dan makna itu Allah berikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengajar kita tentang maksud dan maknanya, terutamanya tentang hal pokok lagi prinsip. Salah satunya berkaitan dengan ta'abbud, berkaitan dengan ibadah. Bagaimana kita melaksanakan ta'abbud, bagaimana kita melaksanakan ibadah, itu memerlukan kefahaman yang betul. Sebab itulah dalam Islam menuntut ilmu ini ibadah besar. Malah ulama mengatakan ia sebahagian daripada jihad. Ia sebahagian daripada jihad, artinya ia pengorbanan, perjuangan besar dalam agama. Tanpanya solat tidak wujud, dan jika ia wujud dalam keadaan yang tidak betul. Tanpanya cara kita hidup berkeluarga menjadi tidak betul. Tanpanya cara kita bersahabat menjadi tidak betul. Tanpanya cara kita menilai isu di zaman kita masing-masing juga merupakan penilaian yang tidak betul. Alangkah bahayanya jika ada manusia yang hendak melakukan kebaikan tetapi kebaikannya tidak betul, sebab dilakukan tanpa ilmu. Dan ini yang sering berlaku dalam suasana umat Islam pada hari ini. Ada segolongan hendak beribadah tetapi ibadahnya salah. Hendak berjuang tetapi landasannya salah. Hendak menegakkan Islam tetapi keutamaannya salah. Hendak menjadi baik tetapi baik itu tafsirannya bukan tafsiran Allah dan Rasul. Akhirnya baik yang dicari, buruk yang dikecapi. Semuanya bermula dengan ilmu. Justru Al-Quran bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta segala. Dalam surah Muhammad ayat 19 yang sering saya ulang-ulangi di sini. Surah Muhammad ayat 19. Allah mulakan ayat dengan fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambik sampai ke hujung ayat. Ketahuilah tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja, dan mintalah ampun kepadanya, dan begitulah seterusnya sampai ke hujung ayat. Ulama mengkaji ayat ini, dan ulama ketika menganalisis ayat 19 surah Muhammad, mereka memfokuskan kepada perintah yang terdapat di awal ayat, iaitu fa'lam, ketahuilah, disusuli dengan la ilaha illallah. Syahadah datang kemudian. Mengapa fa'lam dulu? Mereka merumuskan Allah sedang memberitahu kepada kita segala-galanya mesti bermula dengan fa'lam. Fa'lam artinya ketahuilah, kena tahu, kena faham dahulu, baru la ilaha illallah menjadi hak dan benar. La ilaha illallah Allah letakkan selepas fa'lam. Jika salah kefahaman, akidah pun rosak. Lepas itu baru amal. Betapa ramai orang pada hari ini terus terjun kepada amal, tetapi fa'lamnya, ilmunya tidak ada. Kita tidak mau tersilap di situ. Walaupun kita akur, kita juga meyakini ilmu semata-mata tidak mencukupi. Sekadar menguasai ilmu belum lagi mencukupi dalam agama. Itu kita sedar, itu kita akur. Apa gunanya berilmu tanpa amal? Itu kita sedar, itu kita akur. Tetapi andai kata kita bercakap tentang urutan, mana satu yang lebih utama, perkara mana lebih pokok, sudah pasti dalam Islam berpandukan Quran yang mengatasi segala-galanya di penjuru kepentingan ialah ilmu. Maka ketika kita melangkah di petang Ahad seperti ini untuk duduk mengkaji, memahami Al-Quran, kita sedang melangkah untuk berjihad. Langkah kita di petang ini langkah jihad. Jika niat kita betul, jihad kita menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan niat, sucikan niat kita, nama itu kita biar betul. Datang di sini niatnya untuk memahami Islam dan juga untuk menjadikan ilmu itu demi mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita langkah jihad. Ia bukan kecil, ia besar maknanya. Dan kita tak nampak alam gaib, tapi Nabi memberitahu kita majlis seperti ini dinaungi malaikat. Malaikat sedang berdoa untuk kita. Sebab itu orang yang memahami berdasarkan ilmu, dia hendak menghadiri majlis ini sebab dia sedar malaikat sedang menaungi majlis ini, sedang berdoa untuknya berdasarkan hadis qudsi. Sebab itulah kita melangkah bertujuan untuk mencari ilmu, disebabkan apa yang telah kita sebutkan tadi berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada petang ini kita masuki juz ke-30. Saya teringat betapa kita mulakan kelas Ahad ini lebih kurang 30 tahun dahulu. Lebih kurang 30 tahun dahulu kelas Ahad, sebab hari cuti di Pulau Pinang dan saya pun bercuti. Di waktu cuti kita terokai Al-Quran. 30 tahun dahulu kita mulakan kajian Al-Quran. Hari ini selepas lebih kurang 30 tahun kita sampai ke juzuk ke-30. Juzuk ke-30 bermula dengan surah An-Naba. Surah yang bakal kita kaji bermula pada hari ini. Alhamdulillah, satu musafir yang jauh, satu musafir yang lama. Sudah pasti
yang menghadiri kelas ini wajah dan rupanya, susuk tubuhnya berubah-ubah. Yang tak berubah, alhamdulillah, Dr. Daniel bin Zainal Abidin. Allah izinkan umurnya panjang sedikit, taklah panjang sangat, dan Allah izinkan dia masih sihat, masih boleh berkata-kata, masih boleh berfikir, masih boleh berjalan, masih boleh menyampaikan. Alhamdulillah, dia tak berubah, walaupun sekali-sekala adalah yang mewakilinya menyampaikan ceramah. Tapi cara umumnya syukur Dr. Daniel tak berubah. Yang mendengar berubah. Ada yang dah mati, ada yang dah pitam, ada yang dah luntur, ada yang dah lari, dan ada muka-muka baru. Alhamdulillah. Apa-apa pun kita teruskan dengan agenda kita, insya-Allah. Jadi kita kembali kepada agenda kita, dan kita pada petang yang permai, petang yang mulia ini akan memulakan kajian dalam juzuk dalam Al-Quran, iaitu juzuk ke-30. Dan petang ini kita mulakan dengan surah An-Naba, surah nombor 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'al layla libasa. Shadaqallahul azim. Surah An-Naba ayat 1 hingga 10, yang bermaksud tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang satu berita yang besar, dan mereka perselisihkan tentang berita itu. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka pasti akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan gunung ganang sebagai pasak, dan kami menjadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah, pada minggu lepas kita khatam kajian surah Al-Mursalat, surah yang bertemakan malaikat yang diutus. Kita mengkaji tentang alam ghaib, alam yang tidak boleh kita terokai, alam yang tak mampu dikesan oleh panca indera kita, tetapi dia wujud. Kita yakini kewujudannya bukan kerana filem. Kita yakini kewujudannya bukan kerana drama-drama. Kita yakini kewujudannya kerana Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak yakini dengan filem-filem seram yang diterbitkan oleh golongan-golongan jahil di Malaysia dan di luar Malaysia. Kita tidak perlukan itu, kita tidak mau menontonnya, kita membencinya, dan kita mengatakan ia khurafat dan tahayul. Kita hanya meyakini alam ghaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasul. Bila Allah dan Rasul mengatakan ada iblis dan ada syaitan, kita beriman dengannya. Bagaimana rupanya, apa warna kulitnya, kita tidak mencari, tidak mengkaji, sebab ia alam ghaib. Mencari, mengkaji, memfilmkan,
menjadikan kita golongan yang melakukan perkara yang berbau khurafat dan tahayul, sebab kita sedang cuba mewujudkan, menzahirkan alam yang gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita juga beriman dengan jin, sebab dalam Quran ada penceritaan tentang jin. Malah ada satu surah yang tajuknya Jin, surah Jin. Kita beriman sebab Allah menceritakan tentangnya. Bagaimana rupa jin, ada berapa tanduk di kepala, mukanya lepeh, ada hidung ke tidak ada. Kita tidak bertanya tentang itu sebab ia alam gaib. Bila ada penerbit memfilmkannya, kita tahu dia telah mencerobohi kehendak agama. Dia cuba bercakap tentang benda yang Allah tak suruh kita cakap tentangnya. Allah suruh kita imani sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya sebutkan dalam konteks suasana hari ini. Kalau kita memahami berdasarkan ilmu, kita mampu menilai. Yang tidak memahami berdasarkan ilmu, dia merasakan itu tidak mengapa, biasa saja. Padahal ia bukan bab biasa. Ia bab yang boleh membawa kepada dosa, malah kesesatan. Waliyadzubillah. Maka pada sesi yang lepas kita bicara tentang satu alam gaib berkaitan dengan al-mursalat, para malaikat yang rupa bentuknya kita tidak tahu, dan jika ditanya kita berkata Allahu a'lam, cuma kami beriman dengan apa yang jelas dinyatakan perpandukan Quran dan juga As-Sunnah, termasuk dengan alam-alam gaib yang lain seperti syurga, neraka, buah zakur, jannah, nar dan seumpamanya. Dengan itu cara kita menilai adalah betul. Dengan itu kita selamat. Dan ayat terakhir yang kita bicarakan pada sesi yang lepas, yang juga merupakan ayat terakhir surah Al-Mursalat, ialah fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan kepada perkataan manakah selain Quran yang mereka beriman? Artinya mereka nak beriman dengan rujukan mana lagi? Jika tidak Al-Quran, mana ada rujukan yang lebih agung, lebih hebat daripada Al-Quran? Al-Quran penutup segala kitab, dibawa oleh penutup segala rasul. Tidak ada wahyu selepas Al-Quran. Tidak ada rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Ini kitab yang maha lengkap. Mana ada kalam yang lebih utama dari ini. Dan pada sesi lepas kita mengungkapkan satu kenyataan. Kita mengatakan rasul-rasul sebelum ini Allah utus dengan kitab. Kitab itu hebat. Namanya mungkin Taurat, mungkin Injil, mungkin Zabur. Bagi rasul-rasul yang lain, Allah tak berikan kitab. Kitab ini lembaran yang besar, lembaran yang tebal, seperti buku. Bagi rasul-rasul yang lain, Allah berikan kepada mereka suhuf. Suhuf bukan kitab. Ia lembaran nipis, sedikit saja, tapi daripada Allah, tapi digelar sebagai suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa, contoh suhuf Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa juga diberikan suhuf di samping kitab Taurat. Semua itu Allah turunkan kesemuanya sekaligus. Kitab Taurat Allah berikan ke atas Nabi Musa, diturunkan serentak sekaligus. Hanya satu kitab yang tidak diturunkan serentak sekaligus, diturun oleh Allah secara beransur-ansur. Itulah kitab kemuncak, namanya Al-Quran. Diturun memakan masa lebih kurang 23 tahun. Mengambil kira suasana, mengambil kira isu, mengambil kira persekitaran, mengambil kira pertanyaan, persoalan yang diutarakan ke atas Nabi. Nabi menjawab supaya dengan jawapan itu ia lebih berkesan
kepada masyarakat, sebab ia dijawab berdasarkan keperluan ketika itu. Hanya Al-Quran diturunkan seperti itu, dengan tartil, dan juga diturunkan dengan tanzil. Semua ini telah kita sebutkan tadi. Maka Allah utuskan Rasul dengan kitab ataupun surat, dan akhlak mereka luar biasa, alaihimus salatu wassalam. Rasul-rasul semuanya mulia. Jika kita ukur sekadar kemuliaan mereka, kesucian mereka, akhlak mereka, pekerti yang tinggi, kita merasakan itu sudah mencukupi untuk mereka menyampaikan kebenaran. Tapi di sisi Allah itu belum mencukupi. Allah tolong mereka dengan memberikan kepada mereka mukjizat. Tak cukup sekadar kitab, tak cukup sekadar akhlak, pekerti mulia, kehebatan mereka luar biasa, mereka dihormati oleh masyarakat, tak cukup. Allah kurniakan juga kepada Rasul-Rasul itu mukjizat. Nah, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, bagimu tongkat, lontarkan dia bertukar jadi ular yang hidup. Ketuklah ia di atas lautan, lautan akan terbelah dua. Tanganmu akan bercahaya, tunjukkan kepada mereka, ini dia aku, bukan ahli sihir, bukan dukun, bukan bohong, bukan magician. Aku tak mampu lakukan itu. Hidupku tidak menampakkan kemampuanku tentang hal itu. Tapi hari ini dia berlaku, bukan kerana kehebatanku, tetapi kerana Allah yang mengutusku. Mukjizat hendak mengetuk minda. Manusia suka kepada kejutan. Saya ada menceritakan baru ini, dikatakan di Kashmir ditemui seurat janggut Rasulullah. Seurat janggut Rasulullah ditemui di Kashmir. Beratur umat Islam nak tengok janggut. Mu nak tengok janggut, padahal mu tak faham risalah yang Nabi bawa, mu tak faham Quran, mu tak ikut ajarannya, mu nak tengok janggut Nabi. Kita percaya apa yang berkaitan dengan Rasul itu mulia, janggut Rasul mulia. Tapi kita bicarakan keutamaan. Kita nak beratur untuk itu, kan nak berpusu-pusu memahami risalah yang Nabi bawa. Nak ambil berkat dengan tengok janggut, ataupun nak ambil berkat dengan memahami risalah yang Nabi perjuangkan, yang Nabi suruh kita berjuang deminya, demi Al-Quran. Nabi tak berkata demi janggutku. Tidak. Sedih melihat umat pada hari ini, ya. Tapi itulah maknanya, umat sukakan kejutan. Maka pada hari ini kita ada kejutan, walaupun ramai, kesampingkan ia, yaitu mukjizat agung bernama Al-Quran. Itu kenyataan kita buat sesi lepas. Hari ini bila kita nak rasai iman kita, ataupun nak suburkan iman, nak tingkatkan iman, nak tambahkan lagi iman, gunakan Al-Quran. Kita membacanya pun dengan tajwid yang betul sudah baik, Masya Allah. Tapi lagi baik jika dipahami, baru kita nampak di mana mukjizat. Semoga petang ini kita akan masuki sedikit tentang hal itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, surah An-Naba bermaksud berita besar, mempunyai 40 ayat. Dan surah An-Naba merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah bermaksud surah yang diturunkan sebelum hijrah. Ini antara ilmu asas berkaitan ulumul Quran. Apakah dia ulumul Quran? Ulumul Quran ialah ilmu-ilmu yang membantu kita memahami Al-Quran.
Salah satunya berkaitan dengan bila ayat dan surah diturunkan. Apa kepentingannya kita mengetahui itu? Kepentingannya ialah kadang-kala jika ia berkaitan dengan hukum, katakanlah ayat itu diturunkan awal, maka ulama nak bertanya, ayat hukum ini diturunkan awal sebelum baginda berhijrah, apakah wujud ayat yang datang kemudian yang membatalkan hukum itu? Maka ia ada kepentingannya di penjuru hukum dan sebagainya, dan ia ada kepentingannya di penjuru sejarah. Ayat ini diturunkan sebelum hijrah. Apa berkaitannya dengan suasana di Mekah sebelum hijrah ketika itu? Maka ia membantu kita ke arah memahami Al-Quran. Sebab itu bila kita sebut kalimat Makkiyah, Madaniyah, nampak macam mudah sahaja. Tetapi sebenarnya bila kita amati tujuan kita mengatakannya, ia ada maksud yang mendalam. Sebahagian yang telah kita sebutkan kan. Maka Makkiyah artinya diturunkan sebelum hijrah. Walaupun kita akur, ada ulama mengatakan Makkiyah artinya Mekah, Madaniyah artinya Madinah. Ada pendapat ulama seperti itu, tetapi kemudiannya pendapat itu didhaifkan, pendapat itu dilemahkan. Pada hari ini jika orang menjawab Makkiyah ialah diturunkan di Mekah, hari ini kita tolak pendapat itu. Kita tak nak pakai. Sebab yang sahihnya, yang diterima pakai pada hari ini secara sahihnya bukan itu. Jadi Makkiyah artinya diturunkan sebelum hijrah, Madaniyah diturunkan selepas hijrah. Surah An-Naba Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, dan fokus surah-surah Makkiyah fokusnya adalah tentang iman, seruan kepada iman, seruan untuk berfikir agar orang itu akhirnya beriman, seruan untuk melihat hasil dari usaha kita. Hasil itu ada buruk baiknya supaya manusia sedar bahawa perbuatannya dipertanggungjawabkan dan dipersoalkan. Semua itu dan yang lain-lainnya seumpamanya yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Rasul dan sebagainya, itulah fokus surah-surah Makkiyah. Adapun Madaniyah, dia banyak menceritakan tentang hukum. Contoh surah Al-Baqarah bercakap tentang riba. Apa itu riba? Bercakap tentang kekeluargaan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Suami kena ingat, kata Allah, jika dia mau isteri buat baik kepadanya, dia buat baik dahulu pada isterinya. Ada ayat seperti itu. Ayat yang mengatakan jangan hanya suruh isteri buat baik, kena cakap elok. Suami buat itu dulu. Ini yang jarang diajar pada para suami di Malaysia. Yang para suami di Malaysia diajar, bagi tahu kat binimu kalau cakap keras nyusuh masuk neraka. Dia kata apa pun tak apa, duk bau syurga ya. Padahal kena bagi tahu kat suami, mu silap hari bulan masuk neraka dulu. Kena bagi tahu suami ayat dari surah Al-Baqarah yang jarang dibaca untuk ditafsirkan. Perempuan yang kena. Jadi tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, itu ayat kekeluargaan biasa diperincikan hukum hakamnya dalam surah Madaniyah. Terus kita masuki ayat-ayat dalam surah An-Naba, berita besar. Ayat pertama, amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka bertanya-tanya itu. Di kota Mekah satu ketika mereka dikejutkan dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka tahu Nabi itu Al-Amin, Muhammad Al-Amin, dia tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta.
sentiasa hak, sentiasa benar, pekertinya luar biasa. Tidak ada manusia sehebatnya di penjuru kebenaran dan pekertinya mulia. Tidak ada yang menyamainya, melebihinya lagi tiada, menyamainya pun tiada. Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba suatu ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada mereka. Wahyu ini daripada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Patung-patung yang kamu sembah, yang kamu bina, yang kamu letakkan depan Kaabah ini ratusan jumlahnya, dia patung-patung yang dibuat oleh tanganmu. Dia bukan Tuhanmu. Tuhanmu ini lain, dia Esa. Dia tempat tujuan tumbuhan, Allahus Samad. Dia tidak dilahirkan, tidak diberanakkan. Dia tidak beranak, tidak diberanakkan. Falam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak menyamai sesuatu. Bila kamu mengatakan Lata Uzza ni Tuhanmu, dan kamu boleh melihat Lata Uzza dalam bentuk objek, dia bukan Tuhanmu. Sebab walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun, walaupun satu, walaupun ahad, walaupun satu, tak ada satu pun yang menyamainya, menyerupainya. Datang seorang begitu mengejutkan Quraisy. Terus mereka berhimpun bercakap tentangnya. Amma yatasaalun. Allah turunkan ayat. Tentang apa yang mereka bercakap itu? Berbisik bercakap tentang apa? Jadi fenomena. Muhammad dan seruannya menjadi fenomena. Bahasa orang sekarang, menjadi fenomena. Semua orang fokus kepadanya, sebab membawa mesej baru. Amma yatasaalun. Mereka sedang bercakap, bertanya-tanya tentang apa ya? Ayat 1 surah An-Nahl. Dan Allah bertanya, Allah menjawab. Allah bertanya untuk menarik perhatian kita. Apa jawapannya? Allah berikan jawapan. Anin naba'il azim. Mereka sedang bercakap tentang berita besar, tentang fenomena besar, tentang isu besar, tentang bab besar. Apa itu? Alladhi hum fihi mukhtalifun. Tentang berita yang mereka pun berselisih faham. Kalau mereka nak perincikan lagi, mereka pun tak ada ilmu tentangnya. Nak kata Muhammad ni penipu, tidak, dia Al-Amin. Nak kata dia apa? Dia cakap benda besar, mengubah, membuat satu transformasi. Kan sekarang kita di Malaysia kau kalimat transformasi. Nabi telah mencipta transformasi. Transformasi dalam bahasa perubahan, dia kata sebagai radical change, perubahan yang radikal. Jika perubahan kecil-kecilan, jangan sebut transformasi. Takat pindah rumah, tukang baju, itu bukan transformasi. Itu perubahan kecil-kecilan, perubahan bertahap-tahap. Transformasi, perubahan radikal. Kamu di penjuru sana, datang ke penjuru sini. Nabi lah selayaknya dikatakan membuat transformasi. Dari Tuhan yang banyak, Tuhannya jadi satu. Dari Tuhan yang boleh dicipta, boleh dilihat, Tuhan Islam bernama Allah, tidak menyerupai apa-apa pun. Itu sebuah transformasi. Dan mereka berselisih sebab mereka belum faham mesej itu secara mendetail. Maka Allah berkata, tak usahlah nak menyidapkan, kalla, tak usah. Sebab saya lamun satu hari kamu akan tahu baginda benar. Hari ini kamu mengatakan Muhammad tidak benar. Satu hari kamu akan terkejut. Sebab satu hari kamu akan nampak dengan jelas baginda benar. Saya lamun. Thumma kalla sayalamun. Kemudian sekali-kali tidak. Maksud dalam bahasa Arab, tak usahlah kamu berbincang untuk menafikan kebenaran yang baginda bawa. Tak usah buat demikian.
berbincang untuk menolak kebenaran. Tak usah. Kalla thumma kalla saya'lamun. Sebab satu hari nanti kamu akan nampak dia benar. Muhammad tak pernah bercita-cita nak menyampaikan risalah ini. Tak pernah terfikir, duk termenung, bagaimana ya nak jadi popular. Tadi ketika menonton TV, dia buat satu promo. Dalam promo itu ditunjukkan seorang artis perempuan glamour. Sekejap je ditunjukkan dia dengan perkataannya. Apa dia kata? Sekejap je, saya dengar sekejap. Yang penting kita popular. Nabi tak mau popular tu. Artis, yang penting kita popular. Nabi tidak pernah inginkan populariti. Hidup sebagai insan biasa di penjuru Mekah. Yang kata Michael Hart ketika menulis buku The 100, antara 100 tokoh yang mengubah, mempengaruhi sejarah, nombor 1 itu Muhammad. The 100, a ranking of the most influential persons in history, terbitan 1978, karangan Michael Hart, pakar matematik yang mengkaji sejarah, mengkaji siapakah tokoh yang begitu berpengaruh dalam sejarah. Dikajinya Jesus Christ, Hitler, Mussolini, Moses, semuanya termasuk Muhammad. Tiba-tiba yang di atas sekali, manusia yang paling besar pengaruhnya kepada dunia ini dulu sampai sekarang, Muhammad. Padahal ketika Michael Hart menulis itu, dia bukan Muslim pun, tapi tokoh nombor 1 yang menggegarkan sejarah, Muhammad. Bagus jika anda beli dan baca buku itu. Orang bertanya, why? Ini sampingan. Orang bertanya, mengapa? Because he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Hanya beliau seorang saja dalam sejarah yang berjaya teramat sangat dalam dua penjuru duniawi dan agamawi. Dunia pun berjaya, agama pun berjaya. Tak ada manusia sehebat Muhammad. Agamanya hebat, lengkap, semua sudut ada hukum hakam, ada kaedah untuk kita sampai pada hukum hakam. Jika tak ada hukum hakam lagi pun ada kaedah untuk sampai pada hukum hakam. Kalau semua, itu yang kita katakan Islam semua. Bukan maksud semua hukum dah ada, tapi semua kaedah dah ada. Itu agamawi. Duniawi, Nabi Muhammad pemimpin negara di kota Madinah. Nabi Muhammad berjaya dalam peperangan. Nabi Muhammad pemerintah. Nabi Muhammad tegakkan piagam Madinah. Nabi Muhammad menjadi panglima perang. Itu duniawi pun berjaya. Jadi jika begitulah keadaannya, sudah pasti mesej yang baginda bawa mestinya hebat. Bila orang Quraisy, orang kafir menolak, Allah mengatakan, kalla saya'lamun, satu hari kamu akan tahu mesejnya benar. Seperti yang saya sebutkan tadi, baginda tidak pernah mengejar populariti, tidak pernah inginkan glamour, tak pernah termenung untuk menyebarkan sesuatu risalah. Cuma baginda seorang yang baik, mana teramat baik. Suatu ketika baginda merasakan masyarakat di sekelilingnya itu memang sudah sesat. Baginda terasa orang mulia yang sentiasa mencari kemuliaan, Allah jaga dia. Hati dia bersih. Hati bersih terasa bila yang tidak bersih dilihatnya. Kita berzikir selalu, sentiasa ingatkan Allah. Jika tersilap terus astagfirullah, mengaku aku tersilap, mengaku aku berdosa, ya Allah ampuni dosaku. Pribadi mulia itulah
ciri-cirinya. Bukan dia tak pernah jatuh, tapi ketika dia jatuh, dia belajar supaya dia tidak akan jatuh lagi. Bukan dia tak pernah berdosa, tetapi ketika dia berdosa, dia cepat-cepat insaf dan bertobat. Itu kita. Nabi tidak pernah berdosa. Jadi insan yang suci, bila dia melihat ketidaksucian di depan matanya, hati itu tersentuh. Tersentuh dalam bentuk tidak tenang, tidak damai. Dia akan gelisah. Kegelisahan yang melahirkan akhirnya tahanus. Tahanus dalam bahasa Arab artinya berhalwat, pergi ke Gua Hira. Pergi itu kita katakan dalam bahasa kita bertapa, menyendiri. Apa yang baginda cari di sana? Baginda sedang mencari kebenaran. Masyarakat sudah sesat. Bagaimana masyarakat ini hendak diubah? Baginda tidak tahu. Baginda tak pernah berfikir hendak memimpin mereka, tapi baginda tidak tenang. Mengapa jadi begini? Tak tahu jawapannya. Pergi bertapa, menyendiri, balik semula, bertemu Khadijah, diberikan bekalan berikutnya, pergi semula. Masih berfikir, menyendiri, mencari ketenangan. Paling kurang aku menjauhi perkara yang menyebabkan hatiku tidak tenang. Paling kurang aku menjauhi benda mungkar itu. Paling senang itulah yang aku mau. Aku tidak mau sekongkol dengan mereka. Aku tidak mau. Paling minimal itunya baginda boleh. Tapi tak ada jawapan. Baginda cuma boleh menyendiri, menjauhi mungkar. Tapi bagaimana nak mengubah mereka? Baginda tidak ada jawapan sama sekali. Pada suatu hari, di sebelah malamnya, datang satu makhluk gaib memeluk baginda, suruh baginda membaca. Iqra. Kejutan berlaku. Sejarah bakal berubah. Dunia bakal bergegar dengan insiden hanya di Gua Hira ini. Sebuah gua yang kecil. Kita pergi lakukan umrah ataupun haji menziarahi Gua Hira, sebuah gua yang kecil, tapi di gua inilah dunia akan berubah. Daripada gua inilah dunia akan bergegar keseluruhannya. Permulaan yang kecil, ya. Permulaan yang kerdil, ya. Permulaan itu kamu katakan kerdil, tapi dia menggegarkan kesemua. Di gua yang kecil itulah turun wahyu pertama. Iqra, baca. Ma ana bi qari. Aku tak tahu apa nak baca. Tak pernah fikir nak baca apa. Tak pernah merancang nak ubah masyarakat. Cuma tak selesa dengan apa yang mereka buat, tapi aku tak tahu nak buat apa. Baca. Apa falsafah kamu ada, apa teori kamu ada, sebut, baca. Ma ana bi qari. Aku tak tahu apa. Jawapan itu melambangkan Nabi tak tahu. Tak tahu falsafah, teori apa, baginda tak tahu. Baginda bersih dari semua pandangan manusia. Bapa pun mati awal, ibu pun mati awal, orang penting semua Allah matikan. Pengaruh penting-penting tidak ada. Pengaruh masyarakat jahiliah, baginda tak tenang, tak dipengaruhi juga. Sebab jiwa bersih tak tenang dengan jahiliah. Sebab itu pergi ke Gua Hira. Tak ada pengaruh, tak ada apa. Baca. Apa yang tak aku baca? Dia lepaskan, dipeluk semula. Baca. Aku nak baca apa? Oh, kamu kosong. Masuk wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang kamu diisikan dengan wahyu. Bercakaplah. Ubahlah dunia dengan wahyu ini. Petang ini kita mengkaji wahyu. Nabi diberikan wahyu untuk mengubah dunia. Petang ini kita mengkaji ini. Kita nak ubah diri kita, kita nak ubah dunia, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi kita mulakan dengan diri kita sendiri. Tapi kita tak akan berpuas hati sekadar diri kita. Aku nak mencontohi Nabi, aku nak mengubah diriku, aku nak mengubah dunia. Seorang yang tak pernah dikenali tiba-tiba mengubah dunia.
Michael Hart terkejut. Dan ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, Michael Hart berkata, dia Muhammad artinya menetap di satu kota yang tidak dikenali, yang boleh dianggap satu tempat yang paling mundur di dunia, Mekah ketika itu. Bukan Rom, bukan Parsi, Mekah. Lah Mekah, orang Utara kata, lah Mekah, nak buat apa pergi sana? Satu ketika dahulu begitulah orang lain kata, kawasan paling mundur. Bagaimana akhirnya ia menggegarkan dunia? Tak mungkin boleh dilakukan oleh seorang manusia yang tidak dibantu. Tak mungkin. Tak mungkin. Boleh mencipta sejarah, mengubah dunia oleh Muhammad yang ummi di penjuru yang paling teruk, paling mundur. Tak mungkin. Baginda boleh lakukan sekadar diri baginda sahaja. Baginda boleh melakukannya sebab yang membantu baginda Allah Azza wa Jalla. Maka baginda sampaikan penuh keyakinan, ini bukan aku punya, ini Allah punya. Amma yatasaalun. Masyarakat terkejut. Apa yang Muhammad bawa? Pelik. Yatasaalun, mereka bercakap tentangnya. Allah beritahu kepada Nabi, oh mereka bercakap tentang berita ini. Berita apa? Anin naba'il azim. Sebenarnya yang mereka bercakap itu tentang berita besar. Berita besar itu sebab datang daripada Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ajar kamu benda yang kamu tak pernah tahu. Besar. Nak jadi orang besar, inilah berita yang besar yang mereka kena faham. Tapi Quraisy tidak faham. Mereka bercakap, mereka cuba mengaji. Kalah. Baik, jangan keji. Nak kaji okey, keji jangan. Kaji ya, keji jangan. Mereka keji. Kalah, baik jangan. Sayang namun satu hari kamu tahu kamu silap. Muhammad betul. Summa kalla sayang namun, baik jangan. Peringatan demi peringatan. Satu hari kamu akan tahu Muhammad betul, kamu salah. Sebab Muhammad tidak bercakap mengikut hawa nafsunya. Semua datang dari ilahi. In huwa illa wahyun yuha. Itulah latar belakang kepada ayat-ayat awalan surah An-Naba. Terus kita masuk ke ayat nombor 6 sampai 10. Allah mengubah fokus. Ini kadang-kala satu penjuru keindahan Quran. Dia panggil iltifat. Iltifat dalam bentuk mengubah fokus. Dia ada banyak bentuk iltifat. Iltifat artinya mengubah fokus, bahasa mudah. Allah cakap tentang masyarakat bertanya-tanya, tiba-tiba ayat 6 lain. Alam naj'alil arda mihada. Allah tak fokus lagi pada masyarakat yang yatasaalun anin naba'il azim. Masyarakat sedang terkejut. Allah tak fokus lagi pada mereka. Allah fokus pada alam. Ini antara keindahan wahyu. Susunannya begitu. Dan antara ulama yang mengkaji tentang satu bab tiba-tiba diubah pada bab lain, apa jembatannya. Salah seorang ulama yang mengkaji mendalami bab itu Syekh Said Hawat. Dan Al-Asas fi Tafsir hebat di bahagian mencari jambatan itu. Mengapa Allah ubah fokus sekarang? Mengapa? Why? Sebab itu saya merujuk juga pada Al-Asas fi Tafsir. Kitab dahulu tidak banyak yang seperti itu, belum saya temui. Tapi Al-Asas fi Tafsir suka membuat jambatan. Mengapa? Allah menarik perhatian kita kepada penciptaannya. Oh, kamu tidak beriman dengan Muhammad, kamu meragui Tuhannya. Cuba kamu lihat alam yang dicipta. Agaknya Lata Uzza akan menciptanya.
Buddha kan menciptanya, Nabi Isa kan menciptanya, Confucius kan menciptanya. Siapa penciptanya? Maka Allah berkata, tidakkah kami, Allah kaitkan penciptaan dengan dia, Allah, tidakkah kami melambangkan kemuliaan, bukan melambangkan ramai. Ini di penjuru bahasa. Sebab itu kita sebutkan awal tadi, bila kita faham, kita faham. Bila kita tak faham, timbul keraguan. Allah menggunakan ganti nama kami, adakah dia bermakna Allah itu lebih dari satu? Sebab kami itu jamak, kami itu plural. Itu keraguan terhasil di kalangan mereka yang tidak faham. Bagi mereka yang faham, mereka faham di penjuru bahasa. Dalam bahasa Inggeris pun ada the royal we. The royal we. Ada we means more than one. We are going to school. Kami, bukan seorang, ramai. Tapi ada the royal we. Satu bab khas di bawah tajuk we, the royal we, ataupun royal majesties. Itu bahasa mengajar sikit lah tu. Royal majesties, the royal we, digunakan oleh seorang, tetapi yang seorang itu orang besar, seperti raja, seperti permaisuri, the queen, seperti pope, seperti vice chancellor, orang besar-besar. Yang di bawahnya ada ramai orang, yang dinaunginya. Hebatlah dia walaupun seorang, layak menggunakan kalimat we dengan maksud aku. Jika Pope boleh guna we, Queen Elizabeth boleh guna we, Allah yang menguasai segala-galanya lagi layak menggunakan we. Itu dalam bahasa Inggeris yang datangnya kemudian. Bahasa yang kemudian bahasa Inggeris. Bahasa Arab awal lagilah kaya bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab ada juga konsep royal we, iaitu nahnu, yang bermaksud aku yang agung. Maka Allah mengatakan kami dengan maksud aku yang agung. Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Bumi sebagai hamparan. Disuruh kita lihat bumi. Kamu tak percaya dengan Muhammad, tengok bumi. Bumi sebagai hamparan. Tanya, boleh tak dia wujud secara spontan, secara mengejut? Cuba fikir tengok. Jadi mengkaji alam, membawa kepada Tuhan, itu konsep yang Quran ketengahkan. Sebab itu Imam Ibn Kathir di beberapa tempat mengatakan, para ulama mengatakan jika alam dikaji, termasuk mataharinya, bulannya, termasuk gunung ganangnya, termasuk bukit bukaunya, termasuk pohon-pohonnya, haiwannya, sungainya, dia boleh membawa kita kepada Tuhan, boleh membawa kita kepada Tuhan. Sebab itu kadang-kala ulama silam yang muktabar, dia guna pendekatan itu. Saya teringat Imam Ibn Kathir di awal karangan kitab Tafsirul Quran yang azimnya, ketika memperkenalkan Allah, Al-Baqarah memperkenalkan Allah, maka beliau menceritakan tentang imam-imam yang terkenal. Contoh imam mazhab, bagaimana mereka menangani orang-orang yang zindik, orang-orang yang etis. Ada dahulu dia orang yang beriman, dia perlukan nas, ini nasnya. Tapi ada golongan yang tak mau mendengar nas, dia tak beriman dengan dalil-dalil kita. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tak gunakan nas, dia guna metodologi Quran. Dia tak guna nas Quran, dia guna metod Quran. Apa metod Quran? Pendekatan Quran, mengetuk minda. Macam ayat yang kita bacakan tadi, surah Makkiyah, berdepan dengan kafir Quraisy, Allah suruh mereka perhatikan Allah. Nak mengetuk minda, mereka belum beriman. Metodologi.
pendekatan itu mereka ikut. Walaupun nasnya mereka tak berikan. Kita ikut nas, tapi mereka tak perlu diberikan nas. Pendekatan Quran kita ikut. Berikan hujah menutup minta. Sebab itu dilaporkan oleh Ibn Kathir, kisah oleh yang melibatkan Imam Abu Hanifah. Satu ketika datang golongan yang etis, dulu dipanggil zindik, menolak Tuhan. Mereka datang pada Imam Abu Hanifah mengatakan, ya Imam Abu Hanifah, masuk akal ke Tuhan ni mencipta segala-galanya? Masuk akal ke Imam Abu Hanifah? Masuk akal ke? Kami rasa tak ada pencipta, semua ini berlaku secara spontan. Mereka kata demikian dari Imam Abu Hanifah. Hendak menyindir Imam Abu Hanifah, mengatakan ada Tuhan. Mereka kata Tuhan tak ada. Imam Abu Hanifah duduk diam, buat diam, buat sedang tafakur. Ya Imam Abu Hanifah, mengapa tak jawab? Diam itu pun jawapan sebenarnya, mereka tak faham. Imam Abu Hanifah duduk diam, buat kelipok mata begitu. Ya Imam, mengapa tak jawab? Tak ada modalnya. Tidak, aku sedang berfikir. Fikir apa? Aku sedang berfikir tadi. Mu fikir apa? Aku berfikir tadi, ada sebuah kapal. Kapalnya besar. Kapal itu mengambil muatannya sendiri. Kapal itu nak berniaga, maka dia pun mengambil muatannya sendiri. Dia belayar sendiri. Sebab maklumlah, aku terfikir dia tak ada nakoda, tak ada penumpang, tak ada manusia. Di kapal tu kena belayar sendiri kan? Sebab tak ada orang nak bantu dia. Dia kena buat keputusan sendiri. Di kapal tu dia belayar sendiri. Kemudian kapal tu angkat barang sendiri, tentukan macam mana nak sampai ke tempat yang baru. Kemudian bila sampai di sana, kapal itu angkat barang sendiri, kapal itu berniaga sendiri. Aku berfikir itulah tadi. Bila kamu tanya, aku berfikir itu. Apa jawapan yang zindik dan etis itu? Ya Imam Abu Hanifah, punyalah tak masuk akal kenyataan kamu itu. Punya tak masuk akal. Mereka sudah terperangkap tanpa mereka sedari. Imam Abu Hanifah menjawab bukan menggunakan nas Quran ataupun sunnah, tapi menggunakan logik akal. Dan mereka sudah terperangkap. Tak masuk akal ya Imam Abu Hanifah. Oh, tak masuk akal ya. Kapal belayar sendiri, membawa muatan sendiri. Tak masuk akal ya. Tak masuk akal. It is impossible, kata orang kita sekarang. Habis tu, ini bintang belayar sendiri, matahari belayar sendiri, memandai-mandai sendiri, alam ini memandai-mandai sendiri. Masuk akal pula ya. Mereka terdiam. Kena. Kita kena. Kapal belayar sendiri terkena. Alam lagi besar yang tak ada otak, tak ada intelek, belayar sendiri. Tahu pula berapa velocity kelajuannya, tahu pula orbitnya, tahu sendiri. Padahal matahari bukan ada otak, bukan duk fikir, oh kita musyawarah dengan bumi, macam mana pula nak jadi ini gerhana ni, macam mana ni, bila kita musyawarah dengan bumi. Tak ada begitu, tergelak kita jika orang berkata demikian. Kenapa di Perak Road? Kamu percaya pula alam ini boleh fikir sendiri, yang tu kamu percaya pula. Kena. 1-0. Di hujung cerita itu, Imam Ibn Kathir berkata akhirnya mereka mengucap dua kalimat syahadat. Hari ini kadang-kadang pendekatan kita begitu dengan sebahagian manusia. Kadang-kadang manusia itu kita anggap dia orang Islam, tapi sudah dia penuhi keraguan. Dia nak dengan logik, dia tak mendengar dalil, tapi dia masih Muslim. Dan kita jangan berkata lain daripada dia masih Muslim. Sebab dia sudah ada keraguan, tapi dia mencari kekuatan. Tolong I, tapi tolong I jangan bagi hujah logik. Tolong.
Bantulah dia. Sebab itu kadang-kadang saintis yang Muslim kan hari ini amat diperlukan. Orang sains, orang moden dengan ilmu semasa amat diperlukan. Tapi dia kena bawa Islam. Dia kena membawa Islam. Sebab itu saya melihat di Malaysia, alangkah suburnya anak-anak di sekolah-sekolah Mahat Tafiz dan sebagainya, subur mereka itu, subur. Mereka sudah ada Quran dalam jiwa, di minda, cuma tak faham, tak boleh bawa Quran. Alangkah baiknya jika ada orang membantu mereka untuk fahamkan mereka kehebatan Quran, supaya mereka yang Al-Hafiz ini kemudiannya lagi 10 tahun boleh bawa Quran di penjuru masing-masing, insya-Allah. Itu perlu menjadi agenda kita sekarang, termasuk agenda besar Dr. Jannah, memahamkan Al-Hafiz tentang Quran yang dia tak faham. Dia cuma hafaz. Dia Al-Hafiz, bukan Al-Faham. 2 hari lepas ada seorang dari sebuah mahat yang besar menelpon saya, "Doktor, jangan lupa ya, masih sampai di sini ya minggu depan." InsyaAllah, janji saya ada bengkel 2 hari dengan anak-anak kita Al-Hafiz ini yang bakal jadi engineer, doktor, saintis agung. Saya merasakan lagi 10-15 tahun budak-budak ini akan berada di berbagai pelosok di Malaysia, di penjuru strategik, di hospital, di universiti, jadi profesor. Lagi 10-15 tahun dan mereka semua Al-Hafiz. Saya akan duduk dengan mereka, memahamkan mereka tentang Quran. Itu janji saya akan sampai. Dan kami di Mahat ni makin nampak dah apa yang doktor sebut dulu. Doktor kritik kami, mengatakan kamu semua ahli riwayah, kamu bukan ahli dirayah. Apa benda tu? Kamu ahli riwayah, bukan ahli dirayah. Saya kritik mereka. Apa maksudnya? Kamu periwayat Al-Quran tapi tak faham riwayat itu. Itu bahasa Dr. Yusuf Qaradawi. Saya kata itu bahasa Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Awlawiyat, fikah keutamaan masyarakat, silap keutamaan. Dia utamakan hafazan, dia tak utamakan kefahaman. Tapi kamu dah hafaz, tak apa, mari kita fokus pula pada kefahaman. 2 hari lepas saya sebut mereka telefon, makin kami nampak, makin clear. Pelajar yang hafaz kosong beza dengan pelajar yang ikut bengkel kita dan faham. Nampak jelas perbezaan. Nampak cara menilai, cara melihat masalah beza. Makin kami nampak. Alhamdulillah, saya kata, kamu nampak, alhamdulillah. Orang main tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, alam ini modal untuk mendekati Allah. Allah sebut, tidakkah kami menjadikan bumi ini mihada, sebagai hamparan? Apa tuan-tuan puan faham tentang hamparan? Hamparan bukan maksud mendatar. Hamparan sesuatu yang dihamparkan. Bumi yang kita duduki sekarang, yang kita pijak ini, bumi. Tapi jangan lupa, bumi ini ada beberapa lapisan. Sekarang disebut 7 lapisan. Sebelum ini disebut 3 lapisan. The crust, earth crust. Minta maaf. Ini minta maaf sangat-sangat. Saya belajar dalam bahasa Inggeris, tak tahu terjemahan dalam bahasa kita. Atas sekali earth crust, mantle, earth core yang asal. Earth crust, perhitungan saya, yang di atas sekali. Mantle, pertengahan. Earth core, yang panas di dalam. Semua bumi. Tapi jika Allah letakkan kita di dalam, ini tak ada ceramah lah, Dr. Jannah semua terbakar, punyalah panas. Dia letakkan kita di mantle.
Tak boleh hidup. Tak subur bumi ni. Tak boleh ada tanam-tanaman. Haiwan tak boleh hidup, tak ada air. Lapisan atas sekali dipanggil crust, C-R-U-S-T. Sekarang sains sentiasa ada kajian-kajian terbaru. Sekarang dinamakan sebagai litosfera. Litosfera, L-I-T-O-S-F-E-R-A, litosfera bahasa sekarang. Jika tuan-tuan perempuan bagi ceramah agama tingkat surau kan, kita tuan-tuan bersyukur pada Allah sebab kita berada di lapisan litosfera. Hui, ni ustazah apa ni? Ustazah moden, ustazah kontemporari. Kita berada di lapisan litosfera. Litosfera ni dia. Di bawah litosfera ada satu lapis lain terpisah. Seolah-olahnya lapisan di atas ini macam hamparan. Dia bukan melekat dengan di bawah. Yang di bawah itu tak sesuai untuk dihuni. Yang di bawah itu lain, mantle dia ke, core ke lain. Dia hamparan lain. Seolah-olahnya Allah menghamparkan permaidani di atas bumi. Permaidani itu kita gunakan untuk hidup. Maka itulah mihada, hamparan. Di bawahnya lain, yang di atasnya lain. Sebab itu dikatakan bumi ada beberapa lapisan. Lapisan yang menerima kehidupan yang atas sekali, yang kita sebut tadi sebagai litosfera. Masya Allah. Sebab itu bila orang kafir menghentam Quran dengan mengatakan, lihat Quran mengatakan bumi ini mendatar. Kita kata mana ayatnya? Dia kata antaranya mihada. Quran mengatakan bahawa Allah mengatakan bumi ini mihada. Kita kata mihada bukan mendatar. Mihada hamparan. Allah nak menceritakan tempat yang kamu bercucuk tanam ini, tempat yang ada air ini, dia hamparan, terpisah daripada lapisan bawah. Lapisan bawah tak sesuai untuk hidupan. Maka Allah menghamparkan satu hamparan khas di permukaan bumi. Itulah litosfera. Kita bayangkan seperti permaidani di surau. Kalau kita nak basuh permaidani, kita angkat apa? Adakah kita angkat dengan batu-batu di bawah sekali? Ini nak basuh permaidani, angkat dengan surau sekali pergi basuh. Dia cerita dalam Facebook, oh tadi kan saya basuh permaidani, saya angkat dengan surau-surau sekali. Orang kata, innaka la majnun. Innaka la majnun, ayat Quran. Innaka la majnun, macam Lela Majnun. Semua cerita orang gila. Sesungguhnya kamu ni gila, Majnun. Lela Majnun, Lela gila. Innaka la majnun, kamu kuat gila. Ada kena masuk permaidani, angkat dengan surau. Maksudnya, yang batu-bata di bawah terpisah dengan permaidani. Samalah dengan mihada, dia terpisah dari bahagian bumi di bawah. Saintifik tak? Saintifik. Allah kata kaji, siapa yang buat begitu? Bumi buat dirinya begitu? Adakah bumi tahu selepas ini akan ada khalifah di atas aku, maka aku perlu sediakan bumi ini sesuai untuk khalifah? Bumi tahu? 4.5 bilion tahun terdahulu ketika bumi baru muncul daripada duhan, kan Allah mengatakan kami mencipta langit dan bumi dari asap, dan kami berkata pada bumi dan kami berkata pada langit, datanglah kamu dengan terpaksa ataupun suka. Dan mereka berdua menjawab, kami datang dengan suka, kami datang dengan taat. Maksudnya, tapi datang dari asap. 4.5 bilion tahun dahulu bumi tidak ada kecuali asap. Asap yang Allah sebut sebagai duhan.
Bila saya bincang dengan pakar USM, pakar astronomi, saya kata, why dukhan? Why smoke? Smoke is not clouds. Asap bukan awan. Kita naik kapal terbang tengok awan, itu bukan asap, itu awan. Mengapa Allah tak guna awan? Allah guna asap. Kata pakar saintis USM, dia kata, kalau nak diterima itu adalah asap, dia kata, there has to be smoke with dust. Untuk menjadikan sesuatu itu asap, dia kena ada habuk. Macam kita bakar sesuatu, habuk, dust, baru jadinya asap. Jika tak ada habuk, dia gas. Ini orang sains bercakap. Tapi Allah kata dia bukan gas, dia asap. Maksudnya dia ada gas, dia ada habuk. Maka saintis pun kaji besar. Bila bintang besar meledak, ledakan dia panggil supernova, maka yang terhasil ialah asap, itu gas dan habuk. Habuknya bukan habuk yang kita faham tu, yang kita vacuum, tidak. Habuk ini dipanggil the cosmic dust, habuk kosmik. So, saintis kata betul, kalam Quran betul, Tuhan saintis. Masya Allah, 4,5 bilion tahun dahulu asap itu jadi matahari, kemudian jadi planet dan bumi. Apakah mungkin ketika asap itu bertukar jadi bumi, dia tahu selepas ini akan ada manusia menghuni aku, maka aku kena siap sedialah untuk mereka? Ada mungkinkah bumi berfikir ketika itu? Kita kata tak mungkin. Dia bukan intelek, dia bukan ada otak. Dia hanya boleh berlaku begitu jika ada perancang yang menentukan kamu jadi begini, sebab selepas ini akan ada khalifah, kena ada perancang di luar. Itu yang Allah mahu kita fikirkan. Akhirnya kita bertanya, siapakah perancang itu? Perancang itu ialah Allah. InsyaAllah. Nampak letih kan? Saya seronok. Tuan-tuan perempuan nampak letih. Saya bercakap Pak Alam, saya seronok. Ayah nak berhenti. Tengok tuan-tuan perempuan letih, saya pun nak berhenti. Tak masuk lagi satu. Lagi satu lagi hebat kalam Allah. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung gadang itu autad, pasak. Lagi menarik, tapi faktanya lagi berat. Kita sabar aja dah, tunggu sesi akan datang. Nampaknya begitu. Nak cerita bumi ni pun mihada tu pun nampak. Tapi yang jelas ialah ayat Quran memang hebat. Dia mencabar minda manusia. Sebab itu mukjizat Quran dalam pelbagai penjuru memang hebat. Salah satu penjuru mukjizatnya kalimat yang digunakan. Allah guna mihada, tidak langsung melambang mendatar. Dia melambangkan hamparan. Kalimat yang dipilih. Sesi akan datang kita bincang autada. Allah jadikan gunung gadang autada, pasak. Pasak seperti paku. Mengapa dipilih autada? Yang maksudnya pasak paku. Mengapa bukan kalimat lain? Ketika itu kalimat yang digunakan menceritakan gunung gadang bukan pasak. Yang digunakan ialah timbunan di atas bumi, tanah tinggi di atas bumi. Itu kalimat digunakan hingga abad 19. Quran saja guna autada. Dia bukan tanah tinggi di atas bumi, dia pasak bumi. Pemilihan kalimat. Saya seronok tak boleh, tuan-tuan perempuan tak nak seronok. Jadi insya-Allah kita sambung sesi akan datang. Sekarang kita berehat untuk bersoal jawab insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita telah bicarakan suasana sebelum hijrah ketika wahyu diturunkan
Dan ketika itu masyarakat bertanya-tanya, mereka dihebohkan dengan isu Muhammad membawa agama baru, dan mereka mengeji agama baru itu. Dan Allah mencabar mereka dengan mengatakan, jangan mengeji sebab kamu akan tahu Muhammad benar. Dan kemudian terus Allah menarik perhatian mereka dan kita kepada alam penciptaan Allah. Cuba lihat ini, kamu akan sedar alam ini ada penciptanya, dan penciptanya bukan patung berhala yang kamu sembah ini, penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumusannya, insya-Allah. Dan sesi akan datang kita akan kaji ayat-ayat berkaitan penciptaan Allah yang menampakkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang menarik ya, yang sebenarnya saya gunakan untuk melahirkan buku-buku saya, yang saya gunakan juga untuk melahirkan buku untuk anak-anak tahfiz. Termasuk ayat sesi akan datang Autada. Mereka wajib faham mengapa Autada, anak-anak tahfiz yang sempat dididik. InsyaAllah dia boleh kupas. Kami nampak ayat itu saintifik, akan mengetuk minda saintis dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan bicarakan pada sesi akan datang. Cuma sesi akan datang bermaksud lagi 2 minggu, insyaAllah. Sebab minggu hadapan saya akan ke tempat tahfiz tu, ke Kuantan. Dan saya tidak ada di Pulau Pinang kecuali lewat malam Ahad. Jadi tak berkesempatan untuk kita ada kelas, dan nampaknya tak ada pengganti. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Syukur kita boleh berehat 1 minggu. Kita sambung pada minggu berikutnya, insya-Allah. Jadi seperti mana biasa, kita buka pada soalan. Ada soalan verbal, soalan lisan. Ya, tidak. Ada sahabat cakap tentang color destruction. Baik sekali. Color destruction. Berdasarkan color. Sebab dia berasal daripada kaedah perubatan Ayurveda, cakra dan sebagainya. Di moden kan ada ubat-ubat lah. Dan dia ada depress. Dia nak guna kaedah sebab nampak ada kesan. InsyaAllah soalan bagus tentang terapi menggunakan color terapi secara umumnya. Terapi menggunakan warna, adakah boleh? InsyaAllah sebagai jawapan dasarnya kita ambil kalam Nabi SAW, riwayat Imam Muslim yang berbunyi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam hal-hal duniawi kamu lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Satu kaedah menarik dalam Islam, bahawa dalam hal ehwal duniawi yang tidak menyentuh akidah dan tidak menyentuh hukum yang sudah diputuskan, termasuk aspek ibadah yang sudah muktamad diputuskan, termasuk hukum yang haram yang sudah diputuskan, dia tidak melanggar semua itu, tidak mengubah semua itu, dan dia hanya suatu keperluan duniawi, silakan untuk dimanfaatkan. Sebab itu bila kita bicara sebagai contoh apa itu perubatan Islam, ia tajuk besar. Perubatan Islam yang setengah ustaz sebutkan di TV dan radio begitu sempit. Sebagai ustaz yang sebut di TV dan radio menyebutkan tentang perubatan Islam teramat sempit definisi mereka. Seolah-olahnya menampakkan perubatan Islam perubatan yang seperti yang mereka lakukan sahaja, dalam bentuk menghalau jin, jebon, iblis, syaitan, membuang saka. Itu sahaja perubatan Islam menggunakan pendekatan mereka. Itu definisi sempit. Perubatan Islam bukan sekadar itu. Yang mereka buat itu bagus, yang mereka buat itu baik. Tapi jangan mengatakan itu sahaja perubatan Islam. Sehingga kan jika ada seminar perubatan Islam, datanglah ustaz pakai ketayab untuk ajar perubatan Islam. Sehingga masyarakat di Malaysia jika sebut perubatan Islam, dia tak faham lain. Begitu ramai, bukan seorang dua, begitu ramai pakai tudung labuh sekalipun, pakai ketayab, datang klinik. Masa bila tahu? Masa anak kena campak.
nampak otak mereka tak betul. Masa anak kena campak, masa demam ni tak apa sangat. Masya Allah, doktor bagi ubatnya, Masya Allah, Masya Allah, ni antibiotik, sila makan, Insya Allah, Insya Allah. Bila anak kena campak, dia tak mau ubat, dia nak perubatan Islam. Masa demam biasa, dia tak minta perubatan Islam, dia minta Panadol. Tapi bila anak kena campak, dia mau perubatan Islam. Saya terdiam, kau apa dia perubatan Islam? Perubatan Islam lah, sebab ni campak. Apabila campak dengan demam lain, sakit juga, tapi dia mau perubatan Islam. Ini disobokkan oleh tok nenek lama. Saya kata perubatan Islam ni dia, ubat demam ni dia. Kemudian dia ada perubahan di kulit, ambil lotion ni sabun. Tak, tak apa, saya terima perubatan Islam. Itulah Islamnya. Itulah Islamnya. Yang saya bagi itu Islami, insya-Allah, sebab dia mengambil kira hukum sebab musabab. Sebab doktor tahu puncanya virus tertentu. Virus itu namanya sekian-sekian. Virus ini dia serang dan dia ada latent period. Kak bagi tahu kat saya sebelum keluar di kulit dia demam 3 hari kan. Itu waktu latent, belum menonjol. Sekarang sudah menonjol. Dia akan makan masa lebih kurang, waktu aktifnya seminggu. Doktor dah tahu. Dan doktor tahu, doktor bagi ubat berdasarkan pengetahuan. Tak Islamik dah tukar. Kita bagi ubat berdasarkan apa yang kita tahu. Tak Islamik kah Pak? Tak Islamik kah? Kapiak kah? Nampak kan? Jadi yang kita berikan perubatan moden ni pun Islamik. Cuma nak guna ayat Quran tu tak apa, bagus. Tak ada percanggahan. Tapi nak kata pakai ayat Quran mahu Islamik, ambil Panadol, lotion tak Islamik dah, itu salah. Semuanya Nabi izinkan. Termasuk yang Riza tanya tadi. Panjang jawapan color terapi. Jadi bila kita gunakan warna, dia tak ada kaitan dengan akidah. Kita tak kata warna inilah Tuhan kita, penyembuh, tidak. Kita sebut macam ubat biasa. Ikhtiar kita, Allah penentu. Jadi warna ini main peranan. Dari segi sains kita terima. Malah Allah mencipta alam ini dengan warna-warninya. Sudah pasti ada rahsianya. Allah cipta alam ini dengan warna-warninya. Antara warna yang paling menguasai bumi apa dia? Warna hijau. Pohon menghijau, bukit buka menghijau, dan lautan pun kadang-kadang nampak menghijau. Biru menghijau, biru menghijau, ada kaitan dengan hijau, mendamaikan. Jadi boleh digunakan? Ya. Dan ada kajian sains, ini mungkin kena rujuk buku-buku khas. Ada kajian sains yang mengatakan warna pengaruhi emosi. Saya bersetuju. Saya bersetuju. Warna pengaruhi emosi. Warna yang paling saya suka masa remaja, kalau orang tanya saya, kawan jawab, Daniel suka warna apa? Saya diam, kawan tahu. Semua tolong jawab. Di geng-geng bola, saya kapten. Prof, kami tahu warna merah. Jadi bila main bola, semua kena pakai merah. Dan saya kapten, saya suka warna merah, semua pakai merah. Kalau pakai merah, apa jadi? Oh, mata terbeliak. Warna rangsangan. Dia ni lah ni, tu terangsang selalu. Maksudnya mata dia terbeliak selalu. Aktif je fikir. Warna merah. Memang warna merah, warna rangsangan. Kita tengok merah, warna rangsangan. Di rumah jangan cat merah. Dia cat merah semua terbeliak. Semua otak ligat. Lepas di rumah macam kita cat ni kan, menghijau. Ini warna lembut. Ada pengaruh dia. Ada pengaruh dia. Satu orang yang stres, jaga besar, apabila ke laut, tengok laut, warnanya mendamaikan, tengok langit. Tapi jangan tengok kosong. Tengok sambil berzikir. Subhanallah, Masya Allah. Tengok pohon-pohon, Masya Allah. Kemudian pakailah baju yang warnanya lembut, Masya Allah. Itu juga membantu. Saya yakin Rizal boleh digunakan, insyaAllah. Iaitu color therapy boleh.
Dan ubat juga boleh pastikan diuruskan oleh Kementerian Kesihatan, insya-Allah. Ubat-ubatan di Malaysia kadang-kadang disebut sebagai herba, tapi pembunuh yang masuk steroid. Sebab itu jika orang jual tepi jalan, saya memang tak beli langsung. Bukan mengadap, sebab saya tahu itu semua tak ada yang kira. Syarat tuan-tuan dan puan-puan pun teka waktu. Biarlah kita ikut macam kita nak makan tu. Betul? Ada cap halal yakin tak? Kita tanya. Sebab Malaysia ini cap halalnya bukan mudah nak didapat. Dan kalau kita tengok Al-Hijrah TV Hijrah, saya ingat baru beberapa hari bagian penuh puasa buat satu hari halal, begitu lebih kurang. Mereka pergi restoran, dia Rabbi, ramai pelekat halal tu halal tipu. Jadi kita lihat penuh puasa tu cabut balik keluar, ni semua tak sah, halal tipu. Kedai-kedai non-Muslim mereka menipu kita. Dia sebutlah halal, tapi kita lihat semua dikeluarkan pembohong. Yang betul-betul dapat halal hakim itu tak banyak lah. Tapi ada. Kita boleh pergi ke laman web rasmi Laman Sesawang. Tolong hati-hati ya, insya-Allah. Dan untuk ubat-ubatan, iaitu yang disebut KK, ubat KK, salah, bukan ubat KK. Ubat tu nama sekian-sekian KK tu disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Jangan pergi jumpa doktor kata nak ubat KK. Doktor tergelar, ubat KK ni banyak, semua ni KK banyak, semua ni Kementerian Kesihatan boleh tak? Nak semua kan? Dia tengok KK, dia kata nak ubat, diluluskan oleh KK, Kementerian Kesihatan. InsyaAllah ya. Allahu'ala bisawab. Bagaimana nak kita buat jika suami kita bengis dengan kita, sentiasa pukul kita? Bolehkah saya buat sesuatu? Saya baru berceramah bab ini, satu di Selangor, saya lepas di Sungai Petani. Kes yang timbul diutarakan kepada saya begini, yang menyebabkan saya akhirnya buat satu jawapan dalam bentuk PowerPoint. Yang diutarakan kepada saya begini, seperti yang disoalkan. Suami ni depan orang pijak semut tak mati. Oh, orang tak percaya suami ni pukul isteri. Tak percaya you. Sebab depan orang, Assalamualaikum, Barakallah, Ala barakatillah, Allah saja pijak semut tak mati. Tapi belakang isteri nak mati. Di belakang isteri nak mati. Ini suami panas bahan. Mungkin dia suka warna merah. Dia panas bahan, dia hot selalu. Warna yang disukainya merah. Mungkin panas bahan dia tinggi. Pukul. Jadi isteri pukul tidak usah. Usrah ni bagus. Saya pun asal usul di situ juga. Pergi usrah. Boleh pergi usrah, minta pendapat pada yang hadir usrah lah. Jadi suami berpukul, minta pandangan lah, dan kita ni dekat dengan usrah, kau yang usrah. Semua tak ada jawapan lain, semua kata sabar. Dia pun tak hafal benda lain. Dia hafal sabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Pergi usrah pula lagi 2 minggu, cerita balik. Kena pukul lagi, ni tembak bengkak ni. Ni baru sembuh. Ni baru naik. Oh, dia ada pula graf dia. Ish, awak suami hang macam tu. Apa lah nak tanya? Sabar. Jadi usrah tak boleh selesai bab ni. Suami itu boleh berusrah. Bincang kezaliman Israel. Kezaliman dia tak bincang. Bincang kezaliman Israel. Apa patut kita buat dengan Israel? Berzalimi umat Islam di Gaza. Yang dia zalimi isteri anak, dia tak bincang. Ini tertipu dengan program. Jadi akhirnya Dr. Deman ditanya, nampak macam mana? Saya kata, insyaAllah sabar masih ada depan. Dengan siapa kecilkan sama.
Sebab sabar tu Allah sayang. Dan sabar nambah kekuatan. Bukan semua orang boleh sabar. Saya pun nak kata sabar juga, tapi koma. Usrah kak, dia kata sabar titik, saya koma. Sabar masih penting. Kak faham apa dia sabar? Sabar pertama, kak, terimalah apa yang dah diberikan Allah. Terima. Jangan kata, mengapa Allah buat begini kepadaku? Jangan. Dah berlaku begini, terima. Dan kata, adalah hikmahnya. Mesti ada hikmah. Paling kurang, dia kifaratkan dosa kita. Kita sabar, kita terima. Sakit, kena pukul, Allah gugurkan dosa kita. Allah tambahkan dosa suami. Kita dapat positif tak? Gugur dosa, kifarat dosa. Ada hikmahnya. Paling kurang itu yang kita faham berdasarkan hadis. Lagi satu sabar masuk nyaka ialah jangan bertindak melampaui batas. Itu sabar. Geram ni jangan tanya. Isteri ni ditampak, dipukul oleh suami, geram jangan tanya. Tapi sabar. Maksud jangan melampaui batas. Kalau ikut hati macam suami duduk tengok-tengok tu. Baca. Baca. Ataupun ambillah kapak ke, ambilkan pisau, fikir macam tu kat jantung dia. Allah malakasum tu bagus sekali. Kau tak buat kan? Memang kau tak buat. Tapi hati geram kan? Hati geram. Ya, artinya sabar aku. Tapi koma, saya nak tambah, lepas tu lawan. Oh, terkejut kau. Saya guna kalimat lawan. Kalau mereka bertindak, boleh bertindak. Kemudian orang biasanya bila saya kata demikian, orang terkejut. Biasa orang kata sabar sampailah hari kiamat. Saya kata koma. Saya kata Islam punya modal sekadar sabar. Agama ni tak lengkap. Jadi itu saja modalnya untuk kes macam ni. Agama ni tak lengkap, tapi agama ni lengkap. Jadi syariat ada jawapan. Pernah tak kita bincang di sini surah Al-Mujadilah? Dah habis ke belum surah Al-Mujadilah? Ramai yang tengah terlupa. Ramai yang tengah boleh saya tanya, dah habis tak surah Al-Mujadilah kita bicarakan di sini? Dah habis pun, lama dah. Dalam surah itu kan saya sebut, ingat Al-Mujadilah ini nama surah. Ingat maksud dia. Apa maksud dia? Wanita yang membantah. Macam balik Azrul dah naik dah upload dah surah ni. Allah berkati beliau. Dah naik dah Al-Mujadilah, rojok balik. Al-Mujadilah maksudnya wanita yang membantah. Cerita tentang isteri yang membantah suami. Itu tema. Bila ustaz mengajar kita fiqh, bagus. Tapi fiqh itu, fiqh tak ada, dia tak ada penceritaan, dia tak ada latar belakang. Kita diajar tentang zihar. Hukum zihar ialah diajar. Tapi bila kita belajar Quran, kita bukan belajar hukum zihar. Kita belajar bagaimana hukum itu datang. Dia lain. Kita buka kitab fiqh, belajar zihar. Bila kita belajar Quran, kita belajar bagaimana hukum itu datang. Itu berkaitan surah Al-Mujadilah. Seorang bernama Khawlah, dia mengadu pada Rasul. Suaminya Aus bin Samit. Ini cerita Mujadilah kita bincang. Saya ulang kaji ni. Suaminya Aus bin Samit radhiyallahu an, istrinya Khawlah. Tiba-tiba satu hari Aus bin Samit berkata pada Khawlah, istrinya, kamu, belakangmu seperti belakang ibuku. Itu zihar. Zihar bahasa Arab dari zohara, belakang. Oleh seseorang mengatakan belakang ibu dengan istrinya sama, disebut fizikal. Bukan abstrak tak apa, fizikal. Belakangmu, maaf cakap, punggungmu macam punggung ibuku. Itu zihar, confirm, pasti. Ulama perluaskan, tubuhmu macam tubuh ibuku, tubuh pun zihar. Dia kias dengan belakang. Maka Aus berkata pada istrinya Khawlah, belakangmu, punggungmu macam belakang punggung ibuku. Khawlah sudah marah. Sebab sejak zaman jahiliah itu kalimat keji.
Islam lagilah. Orang jahiliah pun tak mau sebut itu. Dan ini bukan dera fizikal, dia dera hati. Hati isteri sakit. Aus tak pukul pun, tapi kalimatnya mendera hati. Haulah rasa sakit hati, sakit jiwa. Dia keluar rumah. Dia keluar rumah untuk mengadu. Sudah pasti ketika itu ada Rasulullah. Maka Khawlah radhiyallahu anha pergi mengadu pada Rasulullah. Ulama tafsir ketika mengarang tafsiran bab ini mendatangkan cerita lebih kurang sama. Apa ceritanya? Khawlah berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Aus, masa aku muda, dia dekati aku, dan aku telah melahirkan ramai anak baginya. Bila aku dah tua, dia zihar aku." Nampak? Komplain tu. Komplain. Masa kita katalah, ni suami I ni, masa I muda terang tantang, Allah bukan main gila ke I. Bila I dah tua, kata macam-macam ke I. Lebih kurang begitulah. Itu Khawlah radhiyallahu anha sebut pada Rasulullah. Nabi diam. Mengapa Nabi diam? Menanti wahyu. Jawapan Nabi wahyu. Wahyu belum sampai, Nabi diam. Dan Khawlah berkata, dan Nabi diam, "Ya Allah, ya Tuhanku," tak ada jawapan. "Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu padamu. Aku mengadu cara langsung kepadamu. Tolong aku mengadu terus padamu." Wahyu turun. Itu surah Al-Mujadilah. Ayat pertamanya begitu indah. Sesungguhnya Allah mendengar pengaduan wanita ini ketika dia mengadu kepadamu ya Muhammad, dan Allah Maha mendengar. Cantik bagi wanita, ya. Sebab tu wanita bila ada kes rumah tangga, pengaduan kepada Allah tu nombor satu. Dan bacalah surah Al-Mujadilah, kita akan terasa Allah mendengar. Sebab Allah sudah menjawab demikian di zaman dahulu. Pengaduanmu tentang suamimu Allah dengar. Dan Allah tak kata pun dalam jawapan surah Mujadilah, dia cerita macam tu apa tentang suami. Tak ada. Allah tak kata, keluar rumah tak boleh, duduk dalam rumah, sabar aja lah. Tak. Allah terus hukum suami, bukan hukum isteri. Terus ayat berikutnya, hukum jihad dikenakan ke atas suami dengan hukuman yang keras. Sebab itu saya tak koma selepas sabar. Boleh bertindak? Boleh. Sebab mudarat ni kena pukul, kena maki pun cukup, ni kena pukul. Jadi tindakannya boleh pergi ke mahkamah syariah ataupun jabatan agama pun boleh. Tapi saya faham prosesnya lambat. Tapi boleh laporkan tujuan nak bercerai. Tulis itu, tujuan nak bercerai. Jika baik di tengah jalan, tak payah bercerai. Tapi tujuan mesti jauh sampai bercerai, supaya jabatan nampak serius. Jika tak sebut itu tak serius, ni saya nak pergi sampai bercerai tuan, berat ni. Biar mereka rasa berat. Manusia jika dia tak rasa berat, dia tak bertindak sangat. Pertama. Yang kedua, jika ada lebah-lebah itu pergi jumpa doktor minta surat. Kalau boleh di Malaysia ni hospital kerajaan, hospital swasta ni dia tak berapa laku dan kes-kes yang macam ni. Hospital kerajaan sebab melibatkan jabatan kerajaan, dan dia lapor, oh ini ada lebah di sini besar, dia akan ukur berapa sentimeter. Doktor dalam bab ni dia cukup bimbang sebab dia akan masuk mahkamah berapa sentimeter. Berkemungkinan alleged, kita tak kata sah dipukul suami sebab kami tak nampak, tapi alleged, dituduh begitu. Berkemungkinan, bahasa doktor, kita pun nak masuk mahkamah, bahasa tu kena guna bahasa mahkamah. Berkemungkinan ataupun ada kemungkinan dia dipukul oleh seseorang dengan menggunakan kayu yang besar ataupun dengan menggunakan pisau yang tajam, benda yang tajam. Kalimat-kalimat itu akan dibawa ke mahkamah, bawa soal. Dan jika teruk sangat nak tinggal suami, nak keluar rumah, buat laporan polis. Saya dipukul suami, kena keluar rumah. Telefon mak bapak, pergi duduk di sana, jangan pulang dah kat suamimu. Sampai bila?
Sampai sudah ada perubahan. Dah sampai peringkat ketika itu tak boleh bincang dua-dua lagi. Kalau suami kata, mari kita bincang, kalau boleh jangan libat orang lain, tolong jangan percaya. Don't trust him anymore. Libatkan mak bapak ataupun panggil keluar. Letakkan satu syarat, jika saya memukul isteri saya lagi sekali, jatuh talak 1. InsyaAllah. Kalau sampai peringkat pukul tak berhenti, tanda bagi saya dia sudah kiat. Tangan dia akan terus naik. Dan kadang-kadang suami macam itu, dia bukan sedar. Masa dia pukul isteri dengan teruk tu, dia tak sedar. Saya jumpa kes, isteri dia punya teruk, boleh mati. Suami datang, Allah, apa jadi kat you, darling? Tak guna punya suami panggil darling. Tapi bila semua dah okey, kita tanya balik, dia macam tak sedar. Oh, punya syaitan masa marah ni, Waliyah tu bidahnya, dia tutup minda kita. Tu kata syaitan masa marah, dia kuasai kita. Dia tak sedar, dia pukul isteri tu setengah mati. Datang daling-daling. Isteri bila dengar kena daling, lembut balik. Pok lagi sekali, daling lembut balik. Sampai bila ada cendol? Jadi saya kata jangan percaya dah kat dia. Puan, tangan you naik atas paling air lagi sekali, jatuh talak 1 cara otomatik. Itu barulah saya ingat ada impak saja. Macam tahu jatuh talak 1 ni. Ada kes berlaku di Pulau Pinang bila kena dibuat begitu kan, suami jadi setengah gila. Saya suruh isteri balik buat laporan polis. Barulah suami sedang, Allah bagusnya isteri aku. Suami tak pernah sedang isteri bagus. Kalau isteri tak ada, barulah leleh yang mata hui. Leleh hui. Baru tengok sarapan selama ni dia buat, makan tengah hari dia sedia, basuh baju pun dia, cuci rumah pun dia. Aku lempak dia tolak dia tolong sidai. Suami lempak dia mana-mana, isteri lah jadi hamba saya, dia tolong sidai. Masih isteri tak ada, baru sedar. Pergi dapur tak ada apa. Ni pinggan mangkuk siapa cuci dulu, isteri. Sekarang isteri tak ada, dia kena cuci. Baru dia sedar betapa besar pengorbanan isteriku. Baru sedar lepas isteri lari. Lepas tu saya suruh isteri tu lari, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu lah, lari. Sampai akhirnya dia mengatakan, suami I dah setengah gila doktor, dah setengah gila. Saya kata jika boleh up bagi 3 suku gila. Kan hari ni kan Malaysia suka up kan. Okey, kalau boleh up projek up harga buat rasuah ni, kalau boleh up bagi 3 suku gila. Dia pun up lah, maksudnya tak balik lah. Sampai Allah mahal lah, itu panggil lawyer. Dia kena sama. Ini saya sebut ni kes pengecualian. Tolong ya puan-puan, belum gaduh kecil-kecil tu nak up tu bagi 3 suku gila tu lu. Lukis kecil-kecilan, Allah sabar je lah, tak apalah. Samalah suami isteri, tersilap sikit, terkasar sikit. You tak pernah tolong I. Oh, tak pernah, jauh hati. Tak pernah bang, yang abang buat buncit ni tak pernah kau tolong bagi nasi selalu ni. Jadi terkesan. Dan tu tak payahlah sampai lari keluar rumah sikit-sikit. Tapi sampai doa, boleh bawa maun. Kita kes pengecualian. Tak kena keluar rumah. Bukan hukumnya semula itu keluar rumah. Itu tak. Perempuan jangan faham begitu. Ini kes pengecualian. Surah Mujadilah sekali letakkan. Kita boleh ambil kira itu insyaAllah kan? InsyaAllah. Akhir sekali. Apa pendapat doktor tentang wasatiyah di Malaysia? Baguslah, insyaAllah. Wasatiyah di Malaysia baguslah. Di Pulau Pinang dia wasatiyah tulim. Di Pulau Pinang wasatiyah tulim. Saya teringat sebab mereka buat forum minta saya jadi moderator. Saya tarik diri. Saya tak terlibat dengan apa-apa politik. Kamu orang bincang lah. Jadi di Pulau Pinang, tajuk forum yang dah selesai pun wasatiyah tulim.
di Malaysia wasatiyah. Wasatiyah bahasa Arab maksudnya pertengahan. Dalam bahasa moden, moderate. Dalam bahasa moden, moderate Muslims. Mungkin ayat yang dirojok, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami menjadikan kamu umat wasata. Wasata kita mau, maka kita lahirkan wasatiyah. Saya tak ada apa-apa bantahan, tak ada apa-apa bangkangan. Cuma bagi orang-orang politik, boleh masuk dalam YouTube. Cuma bagi orang-orang politik, kalau kita gunakan kalimat yang kita ambil daripada Al-Quran, kita perlu hormati Al-Quran dan maksudnya secara betul. Wasatiyah, pertengahan, bagus. Wasatiyah, moderate. Kalau penghayatannya selaras dengan agama, juga saya katakan bagus. Kita ambil dari kalimat wasata dari surah Al-Baqarah, juga bagus. Cuma saya khawatiri bahawa kalimat itu indah, penghayatannya tidak indah. Itu yang saya khawatiri. Sebab bila saya buka kitab tafsir untuk memahami ayat yang saya bacakan tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami menjadikan kamu satu umat wasata, umat pertengahan. Terjemahan secara langsung. Antara maksud penting yang disebut ulama, maksud penting wasata dalam Quran ialah adil. Jadi umat pertengahan ni umat yang aman adil. Adil pada musuh, adil pada diri sendiri, adil pada non-Muslim, adil pada semua orang, termasuk orang yang kita marahi mereka. Kena bersikap adil. Rasulullah bersikap adil hatta pada Yahudi, bersikap adil. Hatta di medan perang ada keadilannya. Tapi kalau kita sebut itu pertengahan, maksudnya kita kena moderate. Jika maksudnya wanita kita boleh mendedahkan aurat, tidak perlulah menutup aurat, itu sudah bercanggah. Kita kena moderate, artinya apa salahnya sekali-sekala kita minum arak. Minum ini pun bukan kita suka, hanya di majlis bersama non-Muslim, hanya meraih mereka. Itu bagi saya sudah sesat. Ataupun majlis-majlis yang berbentuk keagamaan orang lain, dia menyambut majlis keagamaan, programnya keagamaan, kita pergi raih program keagamaan, itu sudah bercanggah. Dan begitulah seterusnya. Jadi saya merasakan jangan hanya indah pada kalimat, tapi isinya biar betul. Itu nombor satu, isinya biar betul. Jangan tafsir Islam sendiri-sendiri. Rujuk pada Quran dan Sunnah, rujuk pada tafsir muktabar. Itu syarat pertama untuk menjadikan kalimat wasatiyah itu sebenar-benarnya baik. InsyaAllah, saya tak membantah, tapi ada syaratnya. Yang keduanya, jika sudah pentafsirannya baik, konten, isinya baik, penghayatan pun kena baik. Yang menjadi masalah umat Islam pada hari ini, agama dia kadang-kadang baik, tapi umatnya, akhlaknya teruk, penghayatannya teruk. Itu punca orang benci Islam. Padahal isi Islam cantik, tapi bila penghayatan kita tidak cantik, Islam ditohmahkan. Bukan salah agama pun, salah umat Islam. Sama juga dengan wasatiyah. Mungkin isinya telah saya sebutkan tadi, balik pada agama, jangan bercanggah dengan syariat, diikuti. Penghayatannya macam mana? Jika dia ambil kira, semoga Allah membantu, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, dapat kelima. Jadi minggu depan, tuan-tuan perempuan yang motor masuk dari minggu depan tak ada kelas. Minggu depan kita rehat, kita sambung pada minggu yang berikutnya, insya-Allah. Jadi apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.